kita bercerita mengenai pembentukan kerajaan baru. Siapakah Perdana Menteri yang ke-9? Datuk Seri Jaharuddin Mohamad Yunus, pengasas Pergerakan Rapera bersama saya petang ini. Assalamualaikum, selamat petang Datuk Seri. Datuk Seri meneliti situasi terkini pada ketika ini. Rakyat biasa seperti saya dan juga Datuk Seri meminta ataupun mengharapkan adanya kestabilan politik kerana hari ini kita catatkan lebih 22,000 kes. Justru bagaimana kita melihat proses yang berlangsung pada hari ini dan juga pada waktu-waktu yang seterusnya? Di manakah kita letakkan dan juga sandarkan kestabilan itu? Assalamualaikum Zul. Saya memang tak nampak muka Zul dalam video ni ya. Tak nampak, tapi boleh teruskan saja pandangan dan juga komen Datuk Seri. Okey. Jadi kita sekarang berhadapan dengan perkara yang belum pernah kita hadapi. Saya fikir yang isu yang kita kena fikirlah 3 isu sebenarnya. Satu ialah krisis kesihatan yang kita tahu COVID-19. Yang keduanya yang terkini sekarang ialah bukan terkini, yang jadi memuncak sekarang ialah ketidakstabilan politik. Dan yang ketiga ialah semuanya menanti pemulihan ekonomi. Jadi ketiga-tiga perkara inilah yang menjadi topik perbincangan. Tetapi diminta pada ketika ini semua yang tunggu-tunggu ialah siapakah akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Ini adalah kerana kita perlu satu ketua eksekutif yang dapat lead the country towards recovery dan sebagainya. Dan itulah yang isu yang terkini sekali, Zul. Justru bagaimana kita melihat bahawa kestabilan itu diperlukan pada ketika ini? Kalau lihat kepada proses pemilihan, akuan bersumpah itu sudah diminta untuk dihantar pada jam 4 petang tadi, tapi dalam masa yang sama juga Yang di-Pertuan Agong juga bertitah bahawa keabsahan itu perlu diuji menerusi usul percaya di Parlimen. Bagaimana kita melihat ini akan memastikan bahawa kestabilan politik itu berlaku dan juga apa sahaja mesyuarat untuk menghantar nama ianya perlu diabsahkan ataupun dilakukan mengikut kesahihan yang baik di lantai Dewan Rakyat itu? Okey. Kita lihat pada proses sekarang, kita lihat pada proses, memang perkara yang sama sedemikian telah pun berlaku pada bulan Februari 2020 yang dulu. Di mana Yang di-Pertuan Agong juga telah melihat kepada surat kuan dan sebagainya. Tetapi kali ini saya percaya Yang di-Pertuan Agong mengambil langkah yang lebih bijaksana di mana selepas melihat kepada surat kuan tersebut, baginda mahu perkara itu divalidate di dalam Parlimen. Dan saya percaya itulah yang sebaik-baiknya, sebab kalau setakat cuma kita ambil surat kuan yang boleh Agong lakukan dan memilih Perdana Menteri tanpa validation ataupun vote of confidence di dalam Parlimen itu sendiri, ia pasti akan wujudkan juga beberapa ketidakstabilan politik. Jadi yang paling penting selepas SD tersebut didapati dan dinilai oleh Yang di-Pertuan Agong dan Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa ada seorang calon yang mempunyai keyakinan majoriti ahli Dewan Rakyat, tapi pada masa yang sama juga berikan kepada Dewan Rakyat untuk dibahaskan di situ dan diundi sekali lagi. Jadi itu akan sedikit sebanyak mewujudkan ketidakstabilan politik. Kalau tidak, selepas diambil daripada SC saja, akan ulang balik cerita yang sama. Jadi itu yang kita risau. Tetapi seorang Perdana Menteri perlu dilantik terlebih dahulu sebelum memanggil ke sidang Dewan Rakyat dan juga usul percaya terhadap Perdana Menteri itu. Benar, Datuk Seri? Okey, itu tidak semestinya. Sebab dia ada dua cara. Satu, seperti mana yang boleh dilakukan juga. Yang di-Pertuan Agong boleh mengatakan, saya biarkan perkara ini ditentukan oleh Parlimen. Boleh juga. Dan yang keduanya, kalau ikut perlembagaan di artikel perkara 43.4, Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai pilihan untuk memilih seorang Perdana Menteri. Apa yang berlaku adalah dua proses. Satu proses ialah di mana Yang di-Pertuan Agong sendiri melihat melalui SD, atau yang keduanya Yang di-Pertuan Agong leave it to Parlimen dan Parlimen undi, dan Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa memang inilah kandidat yang mempunyai sokongan majoriti Dewan Rakyat. Jadi ada dua cara. Justru kali ini saya lihat Yang di-Pertuan Agong mengambil dua-dua cara sekali. Beliau lihat pada SD dan mengemukakan seorang calon dan kemudian dia diabsahkan oleh Dewan Rakyat. Justru apa yang kita dapat nantikan pada hari esok, hari-hari seterusnya sehingga hujung minggu ini? Yang mana satu yang bakal dimuktamadkan terlebih dahulu, Datuk Seri?
Okay, saya percaya melihat pada keadaan sekarang dan juga kepada apa yang telah pun berlaku dahulu, kita harus ingat bahawa perkara yang sama dah berlaku pada Februari 2020 di mana Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dipilih melalui SDSD juga, surat-surat akuan. Dan pemilihan Tan Sri Muhyiddin tidak pernah, sebagai Perdana Menteri, tidak pernah diuji dalam Dewan Rakyat. Jadi itu yang menjadi masalah sekarang. Ya. Jadi kita nak elakkan perkara itu berlaku. Jadi akhirnya sama ada Yang di-Pertuan Agong memilih seorang dahulu melalui surat akuan ataupun Yang di-Pertuan Agong mengatakan biarkan Parlimen menentukan. Kedua-duanya akhirnya yang penting ialah dia perlu divalidate oleh Parlimen. Jadi saya percaya dalam 2-3 hari ini mungkin kemungkinan besar seorang calon mungkin dikemukakan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan ini I'm just reading his mind lah. Datuk Sri, bagaimana kita memahami juga situasi pada ketika ini? Perlumbaan untuk menuju majoriti mudah itu berlangsung dan mungkin sudah dimuktamadkan dengan tamatnya tempoh untuk menghantar SD kepada Istana Negara pada jam 4 petang tadi. Akan tetapi angka 115 contohnya yang didakwa oleh yang dipercayai dimiliki oleh Perikatan Nasional dan juga 105 oleh Pakatan Harapan Plus, itu sebenarnya adakah boleh dikatakan nombor yang stabil? Adakah itu situasi yang ideal pada ketika ini? Kerana kita perlu fahami dalam politik apa sahaja boleh berlaku daripada segi nombor-nombor ini. Justru yang stabilnya bagaimana gerak kerja seterusnya. Kerana seorang Perdana Menteri itu kalau dilantik sekalipun, ianya belum menang semuanya dan kalah bukan kalah semuanya. Ramai yang bercerita mengenai kerajaan perpaduan, bercerita Majlis Pemulihan Ekonomi dan sebagainya. Justru gerak kerja politik baharu itu bagaimana kita membayangkan situasinya? Okay. Ini antara ciri-ciri demokrasi. Di mana demokrasi mempunyai kekuatan, dia juga merupakan satu sistem yang mempunyai kelemahan. Sekarang kita tengah lihat dia punya kelemahan. Walaupun kita mengatakan dalam parlimen kita ada 220 orang wakil pada masa ini, maknanya dia perlu sekurang-kurangnya satu-satu. Lebih daripada satu-dua untuk majoriti. Satu pun dia untuk majoriti. Tapi akhirnya ialah sama ada sokongan yang diberikan oleh parlimen secara keseluruhan. Sama ada 115 ke 114 dan sebagainya. Akhirnya adakah sokongan diberikan? Jadi pada saya, apa yang perlu ialah mana-mana bakal calon Perdana Menteri yang akan datang, dia mestilah pandai berbincang tentang polisi-polisi. Jadi kita perlu wakil-wakil rakyat buat trading dan dealing based on polisi-polisi. Apakah polisi yang akan dikemukakan oleh bakal Perdana Menteri? Siapakah yang akan dalam kabinet beliau dan sebagainya. Jadi itu yang sebenarnya patut jadi kayu ukur. Dan pada saya lah, saya lebih suka kalau di parlimen sebagai contoh, katalah ada satu pihak yang mencalonkan calon A. Biarlah calon A itu dibahaskan. Apakah dia punya polisi, siapakah yang dia akan letak sebagai kabinet dan sebagainya. Setidak-tidaknya kita tahu halal tujuan calon tersebut. Dan berdasarkan perkara sedemikian bolehlah kita undi di parlimen. Saya rasa perkara itu boleh dilakukan juga. Dan perkara itu mungkin akan memberi satu halal tuju dan juga satu keadaan kestabilan. Tapi Zul, seperti mana yang Zul telah mengatakan, politik sesuatu yang tidak tentu. Jadi kalau majoriti itu bukan majoriti yang two-third dan kuat, the potential for instability is always there. Potensi untuk ketidakstabilan sentiasa ada di situ. Bagaimana kita nak mencari jalan tengah untuk kestabilan itu? Mungkin banyak perkataan mungkin dan juga barangkali dilakukan dan juga diungkapkan dalam sehari dua ini, tetapi itulah realitinya. Mungkin seorang Perdana Menteri itu dilantik, tetapi untuk memastikan kestabilan, ini bukanlah masanya yang majoriti itu memegang seluruh kuasa. Perlunya ada konsensus dan juga permuafakatan di peringkat blok yang kurang mendapat majoriti. Dengan cara itu, ianya akan lebih stabil sesuatu pentadbiran dan juga kita dapat bergerak ke hadapan. Ada yang memberikan contoh apa yang berlaku di Perak. Contohnya apabila seorang menteri besar dari UMNO dilantik dan juga memegang jawatan sebagai menteri besar, ada juga penglibatan parti-parti pembangkang dalam mesyuarat-mesyuarat negeri dan sebagainya, dan itu dapat menstabilkan keadaan. Contoh politik di Johor contohnya, itu adalah suatu perkara yang cukup signifikan dan dapat menjamin kestabilan walaupun daripada segi angka begitu tipis. Bagaimana membaca perkara-perkara seperti ini di peringkat persekutuan? So, kita lihat di peringkat persekutuan, kita hadapi satu suasana yang belum pernah berlaku di negara kita ini.
Dulu-dulu pun kita dapati bahawa Barisan Nasional mempunyai sekurang-kurangnya satu majoriti yang memuaskan. Tetapi selepas Mac 2020, kita dapati bahawa tidak ada satu parti politik pun yang mempunyai, atau blok parti politik yang mempunyai satu majoriti yang memuaskan. Jadi apa yang kita berhadapan sekarang ini, Zul, ialah situasi politik yang amat berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya, tetapi pemain-pemain politik dan pemimpin politik yang masih mempunyai budaya dan sikap yang sama. Jadi kalau kita nak adakan, untuk jawab soalan macam mana kita adakan kestabilan politik dan sebagainya, kita perlu sikap-sikap pemimpin yang ada sekarang ini juga berubah mengikut keadaan sekarang. Bermakna dalam keadaan sekarang, di mana kita ada kestabilan politik, kita ada pandemik COVID dan sebagainya, semua pemimpin-pemimpin politik hari ini kena bermain dengan cara yang berbeza daripada dahulu. Mereka tidak boleh memikirkan mesti dan majoriti yang kukuh dan sebagainya. Mereka mesti boleh sama-sama matang dan come to a new mechanism, satu mekanisme baru untuk menguruskan negara. Kalau tidak, Zul, kita bincang sampai kiamat pun takkan selesai perkara ini sebab keadaan politik sekarang sudah berubah, maka ia memerlukan perubahan dalam sikap pemimpin-pemimpin politik. They cannot think like last year. Tak boleh lagi dah. Datuk Seri, ramai yang memandang ke bahagian Oceania di New Zealand dan juga di Australia 10 tahun lalu. New Zealand, Jacinda Ardern hari ini menjadi satu ikon yang cukup ideal bagi orang-orang muda dan juga mereka yang mahukan pergerakan politik yang lebih progresif. Tapi hakikatnya juga Jacinda Ardern pernah mengetuai kerajaan yang minoriti pada ketika itu sebelum memenangi pilihan raya yang besar pada tahun lepas. Apa yang kita boleh pelajari di situ? Dan juga di Australia, kalau dilihat kepada lebih kurang 10 tahun lepas apabila Julia Gillard gagal membentuk kerajaan, The Hang Parliament berlaku di situ. Ada juga deal yang berlaku di situ. Bagaimana kita memahami situasi-situasi di negara luar ini dan bagaimana adakah ada sedikit sebanyak similariti ataupun persamaan dengan apa yang berlaku di Malaysia dan mungkin penyelesaian itu dapat memberikan inspirasi untuk menjamin kestabilan politik di negara ini? Okay, itu penelitian yang bagus, Zul. Kalau kita lihat negara-negara yang Zul sebut tu, perkara-perkara sedemikian berlaku pada mereka pertama kali dan mereka belajar daripada apa yang berlaku. Jadi pada masa yang sama kita ambil situasi yang sama juga di Malaysia. Pertama kali kita hadapi COVID di Malaysia, kita lupakan negara lain, memang dia pun COVID juga. Tapi di Malaysia pertama kali kita hadapi COVID dan kita belajar daripada keadaan COVID sekarang dan juga respons politik untuk masa hadapan. Jadi saya bahagikan kita punya respons pada dua. Satu jangka pendek, yang kedua jangka panjang. Jangka pendek sekarang ni ialah kita perlu untuk seorang Perdana Menteri dan Kabinet yang kukuh. Itu kita kena uruskan melalui Parlimen. Dan jika kita tidak dapat juga dan kita terpaksa ambil risiko pergi pada pilihan raya dengan harapan bahawa satu kerajaan yang kukuh akan wujud. Dan perkara ini saya tak ingat negara mana, Israel. Israel pun benda yang sama juga berlaku, mereka terpaksa pergi pada pilihan raya umum untuk mendapatkan itu jangka pendek. Jadi itu yang akhirnya, Zul, kita dapat lari daripada satu pilihan raya akhirnya jika keadaan politik yang tidak stabil ini berlaku. Jangka panjang, yang saya lebih minat ialah dari segi jangka panjang, kita kena fikirkan balik dari segi kita punya akar-akar. Saya selalu sebut akar-akar kenegaraan. Institusi-institusi kita ni kena dibetulkan. Kualiti Perdana Menteri kita kena dibetulkan. Kita kena, minta maaf sangat-sangat, saya nak berterus terang di sini, ya. Kita kena lari daripada sentimen-sentimen label-label seperti abah, atuk dan sebagainya. Sebab atuk dan abah saya pun seorang yang baik, saya sayang. Tapi saya tak akan calonkan atuk ataupun abah saya untuk jadi seorang Perdana Menteri. Jadi kita tak berminat dengan label-label sentimen. Yang kita berminat ialah apakah hala tuju seorang Perdana Menteri. Apakah karakter seorang Perdana Menteri. Apakah dia punya karisma seorang Perdana Menteri. Sebab seorang Perdana Menteri adalah seorang yang boleh menyatupadukan satu Malaysia sekurang-kurangnya. Itu yang penting. Dan yang keduanya, apakah polisi-polisi yang akan diimplementasikan. Jadi bila rakyat keseluruhan, tak kira agama, bangsa dan sebagainya, melihat pada satu polisi yang memberi manfaat kepada keseluruhan rakyat Malaysia. Dan bukan pada satu golongan agama, satu golongan ras dan sebagainya. Satu Malaysia. Jadi mereka akan lebih yakin. Dan yang ketiganya, siapakah kabinet. Dan kita kena berhentikan budaya untuk jadikan kerusi kabinet sebagai mendapatkan sokongan politik. Rakyat tidak suka perkara-perkara ini. Jadi kita negara yang cuma 30 juta penduduk, jadi kita kena pandai-pandai lah berapa banyak orang yang kita perlu dalam kabinet kita. Kita belajar daripada negara-negara lain. Jadi ini langkah-langkah jangka panjang yang kita harus belajar
daripada ketidakstabilan politik dan juga COVID yang berlaku hari ini, supaya kestabilan politik jangka panjang akan berterusan dengan elok dan ekonomi kita boleh dibaiki. Jadi perkara ini, Zul, kita kena bincang, ahli politik kena bincang, ahli akademik kena bincang dan cari jalan untuk memperbaiki negara kita ini. Dan saya ambil di sini satu yang baru ni, Nazir Razak. Dia statement. Bagus statement dia tu. Dia juga memikir dari segi satu langkah jangka panjang. Kita kena meningkatkan kualiti budaya kita, kualiti pemikiran kita. Dua-dua sekali, pemimpin dan juga rakyat. Jadi itu yang kita nak. Kita tak mau lagi lah saya generasi muda pun dah memang meluat idolakan pemimpin politik dan sebagainya. Kita nak hormat, kita nak dengar apakah polisi-polisi yang dapat, polisi ekonomi, sosial dan sebagainya yang dapat membangunkan negara. Datuk Seri Jahabudin menyebut mengenai Datuk Seri Nazir Razak mengenai artikel beliau mengatakan bahawa kita bukan sahaja mahukan Perdana Menteri ke-9 tetapi A Better Malaysia Assembly. Dan malam ini bersama dengan Ibrahim Sani, Datuk Seri Nazir Razak, kalau dapat dinaikkan posternya, Datuk Seri Nazir Razak akan muncul dalam program Notepad with Ibrahim Sani pada jam 10.30 malam ini. Pastikan temu janji anda pada malam ini bersama dengan Datuk Seri Nazir Razak. Tapi ini posternya. Anda boleh ikuti kami malam ini 10.30 malam, Datuk Seri Nazir Razak. Apakah ceritanya mengenai Building a Better Malaysia. Tapi Datuk Seri Jahabudin, Datuk Seri menyebut mengenai kabinet. Kita tidak perlu menjadikan kabinet itu satu strategi untuk mengumpulkan sokongan yang ada kepada seseorang Perdana Menteri. Dan dalam hal COVID-19 pada hari ini, rakyat melihat bahawa nak selesaikan masalah COVID, nak selesaikan masalah ekonomi. Jadi bentuk kabinet itu bukan lagi melihat kepada representatif parti di dalam kabinet itu. Apa karakter dan juga ciri yang perlu ada, gerak kerja yang ada. Di Indonesia mungkin konsepnya sedikit berbeza. Tapi Presiden Jokowi pada ketika itu mengambil kira teknokrat dan juga ahli-ahli akademik dan juga pakar-pakar untuk menganggotai kabinet dengan mengambil kira lawannya pada ketika itu. Pada ketika ini, apa yang idealnya untuk sebuah kabinet di Malaysia sekiranya Perdana Menteri ke-9 dapat dipilih nanti? Pada pandangan saya lah, Zul, yang pertama sekali saya punya kiraan, saya rasa kita tidak perlu lebih daripada 12 menteri sahaja. Hanya 12 menteri sahaja. Yang tapi saya nak uraikan apa 12 kementerian tu, tapi saya kira 12 menteri cukup. Sebab ramai-ramai sangat. Sebab di setiap kementerian itu, di situlah kita boleh mengajikan teknokrat-teknokrat dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah-masalah isu-isu tertentu. Katalah sebagai contoh, kita gunakan the next interim period sehingga PRU akan datang ini untuk memperkasakan institusi tertentu. Sebagai contoh, pada ketika ini ialah institusi ataupun sektor kesihatan. Jadi di Kementerian Kesihatan, kita ada seorang menteri, dia ada seorang timbalan menteri atau dua timbalan menteri. Kita boleh wujudkan komiti-komiti dan sebagainya yang diperkasa, yang didiri oleh teknokrat untuk menjangka satu national health policy sebagai contoh. Saya tak dengar pun satu national health policy dari dulu sampai sekarang. Kita dengar pilihan raya, tak pernah ada pun di pilihan raya satu manifesto tentang apakah kita punya national health policy, tak pernah. Tak pernah dengar. Yang dengar kita akan membangunkan jalan ini, jalan itu, yang cara menggula-gulakan dengan development fund. Itu satu macam rasuah yang kita tak minat dah. Tapi sebagai contoh tadi saya sebut national health policy. Begitu juga dengan kementerian-kementerian lain. Sebagai contoh Kementerian Pendidikan sebagai contoh. Kita belajar daripada apa yang berlaku dalam COVID dan sebagainya. Kita memperkasakan dari segi pendidikan online dan sebagainya. Jangan pula gunakan itu sebagai satu cara untuk memberi bisnes kepada kita punya kroni-kroni dan sebagainya. Jadi perkara-perkara inilah Zul yang kita perlu lihat, di mana kita employ, engage, mengajikan teknokrat-teknokrat, pakar-pakar tertentu untuk buat perkara-perkara tertentu. Kerja menteri dia hanya untuk mengurus dan untuk menjana polisi yang dapat facilitate, yang mempermudahkan, jangan menyusahkan pembangunan negara. Datuk Seri, ada yang melihat bahawa tempoh sebuah kabinet yang akan datang ataupun kabinet Perdana Menteri yang ke-9 ini tempohnya tidak panjang menuju ke PRU yang ke-15 kerana ada yang mengatakan bahawa kestabilan hanya boleh dapat dipastikan apabila mandat itu diserahkan semula kepada rakyat. Justru sebagai ahli politik, mungkin seseorang itu akan melihat apa strategi saya untuk PRU 15. Tetapi seorang negarawan mungkin memikirkan bagaimana untuk membawa keluar negara ini daripada belenggu pandemik pada ketika ini.
Jika seorang Perdana Menteri itu dipilih, jalan mana yang sepatutnya dipilih dan juga yang mana akan memberikan keuntungan besar baik daripada segi political mileage dan juga menyelesaikan masalah negara ini pada pandangan Datuk Seri? Wah, saya suka soalan yang cukup ideal lah sebenarnya. Cukup ideal. Sebabnya ialah untuk nak capai apa yang Zul cuba mengatakan, dan saya setuju dengan apa yang Zul cuba mengatakan, kita perlukan dua perkara. Satu, kita perlukan budaya dan kematangan di kalangan rakyat itu sendiri. Dan yang keduanya juga kita perlukan pemimpin politik yang jujur dan pandai. Kenapa saya berkata sedemikian? Untuk perkara itu berlaku, Zul, kita perlu berganjak daripada strategi dan kaedah yang kita dah biasa, di mana pemimpin politik dapatkan undi kita. Sebagai contoh, hari ini kita begitu bangga dengan, bukan kita lah, ada golongan yang bangga dengan kerajaan Melayu Islam. Jadi masalah kalau kita ada platform Melayu Islam, kita tahu apa yang kita nak kaji, apa yang kita nak guna sebagai kayu pengukur. Jadi kayu pengukur tu sendiri kena betulkan. Kalau kita katakan kita nak tujuan kerajaan ini ialah untuk mengadakan lebih banyak pekerjaan, lebih banyak pertumbuhan ekonomi. Kita nak wujudkan supaya by 2028 semua rakyat Malaysia boleh pergi ke universiti tanpa free education. Jadi kita ada kriteria dan sebagainya. Jadi kita kena ubah, Zul, rakyat kena ubah daripada memikirkan dari segi kerajaan Melayu, kerajaan Islam, kerajaan Cina dan sebagainya. Kita kena berganjak. We have to be realistic. Kita nak tahu kerajaan manakah yang boleh wujudkan berapa banyak pinggan nasi untuk kita sebagai contoh. Boleh wujudkan pekerjaan, boleh mewujudkan kualiti pendidikan dan peluang-peluang pendidikan kepada semua rakyat. Kita kena ada kriteria sedemikian. Jadi selagi rakyat tidak meletakkan ekspektasi yang tinggi kepada pemimpin politik, awak jangan cakap tentang agama, awak jangan cakap tentang bangsa dan sebagainya. Awak cakap tentang apakah yang awak boleh buat untuk bagi kehidupan saya dan kehidupan anak saya lebih elok dari segi pendidikan, pekerjaan, ekonomi dan sebagainya. Itu yang sebenarnya kita harus ada. Itu yang tak akan berubah. Itu yang seharusnya kita ada, tetapi masa juga akan menentukan sejauh manakah kita menuju ke arah itu. Datuk Seri, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Buletin Awani Khas. Datuk Seri akan kami hubungi dari masa ke masa